Kita teruskan dengan standard pembelajaran yang ketiga untuk hari ini, iaitu anda perlu mengenal dan melukis subgraf dan pokok. Apa itu subgraf? Subgraf ialah sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal pucuk dan tepi. Graf H dikatakan ialah subgraf kepada G jika pucuk-pucuk untuk graf H ialah subset kepada pucuk-pucuk untuk graf G. Dan tepi-tepi graf H ialah subset kepada tepi-tepi graf G. Satu lagi, pasangan pucuk setiap tepi graf H adalah sama dengan tepi graf G. Mari kita tengok contoh supaya kita lebih faham apa itu subgraf. Tentukan sama ada raja 1, 2, 3, 4 ialah subgraf bagi graf G atau tidak. So, ini graf asal dan raja 1, 2, 3, 4 ialah subgraf. Kita pergi ke raja 1. Raja 1 ialah subgraf bagi graf G. Mengapa? Sebab dia ialah sebahagian suatu graf dan pasangan pucuk tepi I5 adalah sama. Kamu tengok untuk raja 1, tepi yang menggaitkan P dan S ialah I5. Jadi kita bandingkan dengan graf G, tepi yang menggaitkan pucuk P dan S ialah I5. Jadi dia ialah subgraf. Untuk raja 2, ini bukan subgraf. Mengapa bukan? Sebab kedudukan golong I2 ini bukan pada Q. Dia adalah pada P, di mana graf G asal itu kedudukan I2 adalah pada Q. Untuk raja yang ketiga, pun bukan subgraf bagi graf G kerana tepi yang menggaitkan pucuk P dan S itu adalah bukan I5. Kalau kita tengok asal tepi yang kaitkan P dan S ialah I5, tetapi sini ialah I3. Jadi ini bukan subgraf. Dan raja 4 pucuk dia adalah sama. Tepi dia kalau dibandingkan sini I5, sini I1, ini I4, sini tidak sama. Jadi tepi yang menggaitkan pucuk R dan Q adalah tidak sama dengan graf G. Dan satu lagi ialah golong adalah tidak sama. Maksudnya salah sini. Jadi hanya raja 1 ialah subgraf bagi graf G. Apa pula dengan pokok? Pokok bukan pokok yang di tepi jalan. Pokok di sini ialah subgraf juga bagi graf tersebut, tetapi dia mesti mempunyai ciri-ciri yang berikut. Dia mesti graf muda. Dia tidak boleh ada golong dan berbilang tepi. Dan semua pucuk mesti bergait. Maksudnya semua pucuk mesti disambung. Dan setiap pasangan pucuk itu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Maksudnya satu pucuk itu tidak boleh ada dua tepi. Dia hanya satu tepi. Okay, bilangan tepi itu, bagaimana kita kira bilangan tepi? Bilangan tepi ialah bilangan pucuk tolak 1 untuk pokok. Okay? Kalau bilangan pucuk itu ialah N, jadi tepi dia mesti N tolak 1. Di sini ada satu graf dan raja ini adalah suatu pokok. Mengapa dia dikatakan pokok? Sebab semua pucuk berkait, tidak ada golong atau berbilang tepi. Setiap pasangan pucuk dikaitkan oleh satu tepi saja. Satu tepi saja. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 tepi.
5 pucu. Kalau 5 pucu, tepinya mesti 4. Sebab 5 tolak 1 rumus dia. Untuk graf ini, pucu B dan pucu E boleh dikaitkan dengan dua cara. Pucu B dan pucu E boleh dikaitkan dengan dua cara, iaitu B ke E, dan satu lagi cara ialah B dia boleh melalui C, D lepas tu pergi ke E. Jadi dia bukan satu pokok. Dia tidak boleh dikaitkan dengan lebih daripada satu cara. Dan selain itu, dia mempunyai 5 pucu dan 5 tepi. Jadi dia bukan satu pokok. Sekarang pergi ke contoh 6. So, you kena pasti sama ada pokok atau bukan pokok untuk rajah di bawah. Lepas tu berikan justifikasi anda. Yang A itu kalau you tengok dia bukan pokok. Mengapa? Sebab pucu dia ada 6 tetapi tepi dia 7. Kalau untuk pokok, pucunya 6 tepi dia mesti 5. Dan setiap pasangan pucu boleh dikaitkan dengan berbagai cara. Dia hanya boleh satu cara saja. Maksudnya, kalau P dia pergi ke A, mesti hanya satu cara saja. Tidak boleh banyak cara. Untuk raja A itu, kalau P pergi ke A, dia melalui Q. Dan satu lagi, dia boleh melalui U, T, S, R. Jadi, dia bukan pokok. Dan untuk B, dia ialah pokok. Mengapa? Sebab pucu dia 6 dan tepi dia 5. Dan setiap pasangan pucu hanya dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Dan untuk C, juga pokok sebab pucunya 6, tepi dia 5 juga. Dan setiap pasangan pucu hanya dikaitkan oleh satu tepi. Untuk D, dia bukan pokok. Sebab pucunya 6, tepi dia 4. Dan pucu R dan pucu T tidak dikaitkan dengan pucu lain. Di mana tadi syarat dia, setiap pucu mesti dikaitkan dengan pucu lain. Dan pucu R dan T tidak dikaitkan dengan pucu lain dan ini bukan pokok. Apakah cara untuk melukis satu pokok dengan maklumat yang diberi? Kalau 8 pucu mesti ada 7 tepi. So, kita lukis 8 pucu di sini. Lepas tu, kita lukis tepi. So, kamu boleh lukis macam ini. 7 tepi. Ataupun, boleh buat macam ini. Asalkan dia satu cara saja. Bagaimana dengan 4 tepi? Kalau 4 tepi, mesti ada 5 pucu. So, kamu lukis 5 pucu. Dan untuk sambung semua, untuk menunjukkan semua pucu dikaitkan, kita boleh lukis macam ini, paling senang. Untuk soalan ini, kita lukis dua pokok berdasarkan graf yang diberikan di sini. Ini bukan pokok, ini adalah graf yang dia bagi, graf mudah. Dan sekarang kamu perlu lukis dua pokok. So, ingat pokok juga subgraf. Dan kalau nak lukis pokok, pastikan semua pucu itu mesti sambung, jadi mesti ada 5 pucu di sini. Dengan susunan dan kedudukan yang sama. Lepas tu kita lukis tepi dia. Pastikan semua mesti disambung. Ada tepi yang kamu sambung itu, pastikan juga ada dari graf yang asal ini. Ini adalah satu pokok. Satu cara lagi adalah di mana kita boleh bina macam ini. Di mana semua tepi ini ada pada graf asal ini juga. Dan kamu akan dapat 5 pucu dan 4 tepi. Walaupun 7 tepi dari graf asal itu dia terlebih 3. Sekarang kita lukis dua pokok untuk graf ini. Jadi semua susunan kedudukan pucu itu mesti ada. Lepas tu kita lukis tepi. Pastikan tepi itu mesti kaitkan semua pucu dan tepi yang kamu lukis itu tidak boleh sebaran. Dia mesti ada dari graf asal ini. So, ini tepi.
kamu boleh lukis di sini. Dan semua adalah dikaitkan pucu. Dan satu lagi, kamu boleh lukis dalam bentuk ini. Ataupun cara lain. Dan dia mempunyai 6 pucu dan 5 tepi. Sekarang kita selesaikan soalan ini. So, graf ini adalah satu graf yang tak terarah dan berpemberat sebab dia mempunyai nilai. Lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Maksudnya, selepas kita lukis satu pokok, hasil tanpa semua nilai dia mesti minimum. So, penyelesaiannya, langkah 1, di sini ada 5 pucuk dan 7 tepi. Kalau nak lukis pokok, mesti ada 5 pucuk dan 4 tepi. Kalau 4 tepi kalau hanya 4 tepi dilukis, maksudnya 3 tepi perlu dibuang. Kita keluarkan tepi dengan pemberat nilai tertinggi. Jadi kita boleh keluarkan 25, 20 dan 19. Dia akan hasilkan macam ini. Tetapi graf ini bukan pokok sebab pucuk P itu tidak dikaitkan dan graf ini tidak boleh diterima. Kita fikir lagi dan untuk lukis pokok yang baru. So, langkah kedua, kita boleh keluarkan 20. Kita cuba keluarkan 20. Antara pemberat 19 dan 25, kita kekalkan 19 kerana nilainya lebih rendah. So, 25 padam. Antara 12, 14 dan 17, kita keluarkan 17. So, kamu akan hasilkan pokok yang macam ini dan semua pucuk ini dikaitkan dan ini adalah pokok. Jadi, graf yang terhasil ialah pokok. Di mana jumlah pemberat minimum pokok itu adalah 55, kamu tanpa semua nilai dia 10, 12, 14 dan 19. Sekarang kamu boleh cuba menjawab soalan-soalan dari praktis kendiri 51C muka surat 142 soalan 1 sampai soalan 6. Okay, untuk menguji kefahaman anda.